Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya harap semua pelajar sihat sahaja ya. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan masuk subtopik 6.6 larutan piawai. Okey, tajuk bab 6 asid, base dan garam. Okey. Okey, sebelum saya nak mulakan pengajaran saya nak tunjukkan dua gambar tersebut yang berada di slide ni sekarang ni. Okey, cuba awak perhatikan dua-dua gambar tersebut. Okey, yang gambar pertama adalah ibu sirap, yang kedua adalah air sirap. Okey, cuba perhatikan yang pertama dahulu, ibu sirap. Okey, warna dia adalah pekat kan? So, ia sebagai larutan stok, larutan piawai yang pekat. Sebab dia pekat, dia tak tambah air apa-apa pun. Dia memang pekat ibu sirap. Okey. So, gambar yang kedua, tengok warna dia. Warna dia cair sebab ia telah ditambah air. Jadinya, ia sama dengan larutan pencairan. Okey, apa yang saya tunjuk sekarang ni, ia akan ada kena-mengena dengan apa yang kita nak belajar selepas ini. Okey, seterusnya larutan piawai. Larutan piawai adalah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Larutan yang contohnya larutan sesuatu larutan itu adanya nilai tersendiri. Ia adalah larutan piawai. Ada dua perkara yang perlu ada untuk penyediaan larutan piawai. Yang pertama adalah isi padu air suling. Yang kedua, jisim zat terlarut. Jisim zat terlarut ia terbentuk dalam pepejan. Penyediaan larutan piawai kita menggunakan kelalang volumetrik. Okay, siapa yang tak tahu kelalang volumetrik? Ini adalah kelalang volumetrik. Kita menggunakan alat radas ini. So, saya dah bagi tahu, jangan salah pula pilih alat radas. Okey, seterusnya kita masuk penghitungan penyediaan larutan piawai daripada bahan pepejan. Rumus yang kita gunakan adalah N sama dengan MV bahagi 1000. Kita gunakan rumus ini. Okey, kita masuk contoh yang pertama. Pengiraan. Okey, berapakah jisim? Okey, dia minta jisim dalam gram yang perlu dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm padu. Ini adalah V. Kepekatan 0.5 mol di M-3. Ini adalah M. Larutan natrium karbonat. Jadinya kita masukkan saja dalam rumus N sama dengan MV bagi 1000. Dan kita dapat bilangan mol 0.25 mol. Kita dah dapat bilangan mol. Kita masukkan rumus yang kedua, N sama dengan jisim bahagi jisim molar untuk mencari jisim. Jadinya kita akan dapat 26.5 gram. Seterusnya kita masuk penyediaan larutan piawai melalui pencairan larutan aqueous. Kaedah pencairan larutan aqueous, kaedah lain untuk menyediakan larutan dengan kepekatan yang diketahui atau diingini. Melibatkan penambahan air kepada suatu larutan piawai yang pekat. Okey, larutan stok. Untuk hasilkan larutan lebih cair. Semasa pencairan, air yang ditambah akan mengubah kepekatan larutan, tetapi tidak mengubah bilangan mol zat terlarut. Okey, tengok daripada gambar ni. Zat terlarut, okey, larutan pekat dia, zat terlarut. Okey, bila kita tambahkan air suling, selepas kita tambahkan air suling, zat terlarut dia nampak tidak berubah apa-apa pun. Okey, N1 adalah bilangan mol sebelum pencairan. N2 adalah bilangan mol
selepas pencairan. Okey, ini rumus yang kita gunakan untuk larutan piawai melalui pencairan. So M1 V1 sama dengan M2 V2. Kita masuk contoh yang kedua. Okey, pengiraan contoh yang kedua. Okey, kira kemolaran. Kemolaran adalah M. Okey, baca biar habis, fahamkan dulu. Okey. So larutan kalium hidroksida jika 200 cm padu. So ini adalah V. Kepekatan 2 mol Dm-3 adalah M. So larutan kalium hidroksida ditambah kepada 200 cm. Jadi ini adalah V1 M1. Bila dia dah cakap ditambah kepada 200 cm, ia adalah selepas pencairan. Okey, jadinya ini belum jadi V2 sebabkan dia kata ditambah kepada 200 cm. Jadinya 200 tambah 200 jadilah 400 V2 dia. Okey. So kita masukkan nilai-nilai tersebut dalam rumus ini. Kita masukkan, kita dapatlah M2. Ini adalah M2. Okey, kita dapatlah 1.0 mol Dm-3. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Okey, Raja 6.30 menunjukkan 75 cm padu asid nitrik. So ini adalah V. Okey, kepekatan 200 mol Dm-3 yang dicairkan kepada. So ini adalah M. Dicairkan kepada, jadinya ialah sebelum pencairan. M1 jadinya ini V1. So X mol Dm-3 ini adalah M2 yang kita kena cari. So apabila 25 cm padu air suling ditambahkan. Okey, ditambahkan jadinya ini bukan isi padu V2 yang sebenar ya. Kita kena tambahkan 75 dengan 25. So kita dapatlah 100 cm padu V2. So kita gunakan rumus ini macam biasa. Masukkan. Kita dapatlah X2 1.5 mol Dm-3. Seterusnya kita masuk contoh yang keempat. Tentukan isi padu asid hidroklorik. So ini adalah V. Kepekatan 2.0 mol Dm, 2.0 mol Dm-3. Ini adalah M yang perlu dipipetkan. Jadinya ini adalah sebelum pencairan. So sebelum pencairan adalah M1, yang ni adalah V1. Jadinya V1 yang kita kena cari. So kita teruskan soalan. Ke dalam sebuah kelalang volumetrik 250 cm padu. Ini adalah V2. Untuk menghasilkan asid hidroklorik, kepekatan 0.2 mol Dm-3 ini adalah M2. Jadinya kita masukkan ke dalam rumus M1 V1 sama dengan M2 macam biasa. Jadinya kita dapatlah isi padu asid hidroklorik 25 cm padu V1. Okey, seterusnya. Okey, saya ada sediakan soalan untuk anda semua jawab. Saya beri 1 minit. Cuba fahamkan dan baca dengan betul soalan apa yang dia nak. Yang mana satu, M1, M2, V1, V2. Okey, dah habis masa. Siapa nak kongsikan jawapan? Okey, Naili. Okey, Naili, berapa jawapan kamu, Naili? 2.5 cm padu. Betul. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, siapa nak kongsikan jawapan? Nazri. Okey, Nazri, berapa jawapan kamu? 0.3125 mol Dm-3. Ya, betul. Okey, seterusnya saya ada sediakan video demonstrasi eksperimen. Sila tengok ya. Corong turas tadi. Lepas tu kita tutup, kemudian kita goncangkan dia
sebab nak biar dia sebati kan, sebab kita tadi dah tambah air suling. Goncangkanlah beberapa kali. Kemudian kita nak tambah air suling sampai ke tanda senggatan. Nampak tak tanda senggatan ni? Warna putih kan, tak nampak? Kita nak tambah air suling sampai dekat tanda senggatan tersebut. Tanda senggatan kat sini kot, macam tu lah. Jadi kita tambah dia laju sampai dah nak dekat dengan tanda senggatan tersebut, kita guna penitis. Sebab apa? Sebab takut terlebih. Pastikan arasnya adalah aras meniskus. Aras meniskus tu macam mana? Macam ni lah. Larutan tu betul-betul di atas garisan. Andai kata larutan air suling kita tambah tadi terlepas atas sikit je daripada garisan, makanya larutan kita tadi bukan lagi larutan piawai, sebab kita dah tak tahu kepekatannya berapa. Kalau macam tu dah bazir lah nama dia kan. Pastikanlah, maksudnya kena tambah air suling tadi, guna penitis tu dengan berhati-hati, setitis demi setitis. Kemudian bila dah macam ni, dah tepat, dah perfect gini, kita pun tutuplah kelalang. Okey, video yang saya paparkan sebentar tadi adalah supaya pelajar tidak salah menggunakan alat radas dengan teknik-teknik yang betul. Okey? So, saya akhiri kelas pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.